Seterusnya, kita juga nak bercakap apabila penghujung bulan Februari ini, fasa pertama untuk pemberian vaksin khususnya kepada rakyat Malaysia untuk kategori yang pertama pada petugas persihadapan akan mula diberikan. Jadi, persediaan lebih lanjut tentang bagaimana untuk mempersediakan kumpulan pertama ini dengan pemberian vaksin. Untuk itu, saya amat berhati untuk bersama dengan Dr. Nur Hairi Nordin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Okay, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, satu perkabaran gembira buat seluruh rakyat Malaysia kerana selepas 3,000 sukarelawan yang secara sukarela menawarkan diri untuk menguji dalam fasa klinikal dan juga pengujian itu. Kali ini untuk fasa pertama pada insya-Allah lebih kurang penghujung Februari nanti. Cumanya persediaan untuk penyimpanan mendapatkan vaksin itu secara asas mukadimahnya apa yang telah dilakukan oleh pihak KKM dalam rangka proses persediaan dan juga transportasi bagi vaksin, Doktor. Baik, sehingga kini apa yang kita telah lakukan ialah persediaan perancangan. Masa mula-mula kita nak memperkenalkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Apa yang kita buat ialah pelaksanaan, di mana di dalam pelaksanaan itu dia melibatkan beberapa perkara. Okay, yang pertamanya adalah sumber manusia. Itu yang paling penting, sebab kalau kita tengok sekarang ini beban tugas kepada petugas barisan hadapan terutamanya bagi anggota Kementerian Kesihatan adalah sangat tinggi. Jadi dengan pertambahan ini apa yang kita perlu ialah untuk kita tambah lagi anggota ataupun sumber manusia untuk membantu di dalam melancarkan program imunisasi COVID-19 ni. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita perlu merancang juga berkenaan keuangan. Sebagaimana kita tahu, bila kita nak memperkenalkan sesuatu program, ada beberapa perkara yang kita perlu dapatkan, sebagai contoh vaksin itu sendiri. Jadi perancangan berkenaan keuangan perlu kita laksanakan supaya bekalan vaksin itu kita dapat mengikut tempoh yang tertentu. Yang seterusnya ialah peralatan. Peralatan itu sendiri itu penting. Ada vaksin, tak ada peralatan pun tak boleh juga kan. Jadi bermakna peralatan, kita ambil contoh jarum suntikan, itu satu. Yang kedua ialah syringe dan juga peralatan-peralatan tambahan seperti mask dan juga gaun untuk kita bagi injection ataupun suntikan imunisasi kepada orang ramai. Selain daripada itu juga kita perlukan bekas suntikan, tray suntikan untuk kita sediakan vaksin itu. Itu yang antara-antara yang kita perlukan untuk peralatan. Dan yang seterusnya ialah berkenaan logistik itu sendiri. Logistik itu penting sebab sebagaimana yang kita tahu vaksin COVID-19 Pfizer, keluaran Pfizer atau dengan nama lainnya Comirnaty, dia memerlukan simpanan vaksin pada suhu di antara minus 60 degree Celsius kepada minus 90 degree Celsius. Sebelum ni kita tak pernah ada vaksin yang memerlukan simpanan pada suhu di bawah tahap beku yang melampau begitu kan. Jadi apa yang kita lakukan ialah selain daripada itu kita membuat persediaan. Dari segi macam mana kita nak menyimpan vaksin tu. Jadi apa yang kita buat ialah dengan cara mendapatkan apa yang kita panggil ULTF, Ultra Low Temperature Fridge. Selain daripada itu, kita juga sebagai tambahan kepada peti sejuk yang sedia ada, yang kita simpan vaksin yang sedia ada sekarang, kita juga mendapatkan juga top loading ataupun peti sejuk untuk menyimpan vaksin ini. Sebab kalau katakan sebagaimana kita tahu, vaksin ni kalau dah masuk ke dalam top loading, dia hanya boleh bertahan selama 5 hari. Tapi kalau dalam ULTF, dia boleh bertahan sehingga 6 bulan. Okey, untuk tempoh penggunaannya itu. Cumanya apabila vaksin ini mula dimobilisasikan atau diagihkan kepada pusat-pusat kesihatan ataupun di hospital-hospital kesihatan di seluruh negara, sudah pasti fasiliti kesihatan itu juga perlu bersedia untuk memastikan penerimaan vaksin itu sepadan dengan konsep penyimpanannya. Jadi bagaimana dalam pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan di kawasan-kawasan ataupun negeri yang mungkin sedikit jauh untuk proses penyimpanan yang selamat dan juga efektif? Okey, bila kita merancang, apa yang salah satu lagi ialah kita ingin membuat agihan secara sama rata ke seluruh negeri.
Ya. Jadi kita kenal pasti hospital-hospital mana ataupun klinik mana yang boleh kita tempatkan apa yang dipanggil ULTF ini. Itu paling penting. Ya. Beberapa kriteria kita pilih. Nombor satu dari segi ruangan, ya, dan juga selain daripada itu dari segi bekalan elektrik, ya, dan kemampuan untuk sesebuah fasiliti kesihatan, hospital ataupun klinik untuk menempatkan ULTF itu sendiri. Ya. Itu untuk ULTF. Sama juga macam top loading ataupun peti sejuk, ya, untuk menyimpan vaksin. Beberapa kriteria juga kita ambil, ya, sebagai contoh kita ambil sekiranya sama ada keadaan klinik atau hospital itu sesuai untuk kita letakkan kita punya peralatan. Dan juga selain daripada itu ialah sama ada bekalan tu, sama ada terdapat bekalan yang berterusan dan stabil untuk kita tempatkan peti sejuk ini. Okay. Sebab kalau katakan tak ada yang elektrik yang stabil, maka kita takut keberkesanan atau potensi vaksin tu akan berkurang. Ya, dan juga kita juga pilih tempat-tempat yang di mana risiko untuk berlaku banjir ataupun orang kata natural disaster adalah kurang. Okey. Ya. Sebab itu kerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad juga amat penting. Kita sebenarnya bekerjasama dengan semua agensi sebenarnya. Ya. Sebagai contoh, kita bekerjasama dengan MOSTI, ya, kita bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan, ya, untuk memastikan kita punya proses imunisasi dan juga kita punya kelancaran untuk suntikan ni supaya kita dapat memastikan semua agihan vaksin ini secara adil, maknanya kepada semua negeri itu. Okey. Doktor, sebelum kita menilai bagaimana vaksin ini boleh diberikan kepada individu yang layak ataupun yang kurang berisiko untuk dapat kesan-kesan sampingan itu, adakah penilaian risiko kesihatan dan juga laporan kesihatan perlu diambil? Dan yang keduanya, apakah hanya pegawai-pegawai perubatan sahaja yang boleh menyuntik ataupun memberikan vaksin itu, ataupun petugas kesihatan yang lain boleh juga turut memberikan vaksin tersebut? Okey. Semasa perancangan juga, apa yang kita buat ialah kita ada pelan tindakan pemberian vaksin, ya, di mana di dalam pelan tindakan pemberian vaksin kita ada peranan jabatan. Jadi apa yang kita gariskan di dalam garis panduan, ya, pemberian vaksin adalah yang pertama sekali peranan jabatan di peringkat kebangsaan, di peringkat ibu pejabat KKM, di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri, ya, dan juga di peringkat pejabat kesihatan daerah, ya, serta tak lupa di peringkat pusat vaksinasi, pusat pemberian vaksinasi itu sendiri sebagai contoh klinik kesihatan. Sebab masing-masing kena tahu peranan di setiap peringkat untuk memastikan, ya, kita dapat melancarkan pemberian imunisasi ini. Seterusnya, selain daripada tempat, sebagaimana kita sebut tadi, Jabatan Kesihatan ataupun Pejabat Kesihatan Daerah, kita juga perlu memastikan bahawa setiap anggota kita faham berkenaan vaksin, faham juga berkenaan dengan proses pemberian vaksin. Ya, kita bagi tugas dan tanggungjawab itu yang pertamanya kepada pegawai perubatan. Pegawai perubatan biasanya dia akan menguruskan pusat pemberian vaksin. Jadi dia akan merancang, dia akan koordinat, ya, proses-proses pemberian vaksin. Dia juga memandangkan dia yang akan koordinat pusat pemberian vaksin. Ya, dia perlu memastikan anggota-anggota di bawahnya seperti jururawat, ya, tahu bagaimana untuk memberi vaksin. Ya, sebagaimana kita tahu vaksin COVID-19 ni kiranya high profile vaksin jugalah, kan, semua orang tahu. Jadi satu, jururawat perlu tahu bagaimana nak memberi vaksin, dan juga selain daripada itu kita ada pembantu pegawai perubatan. Pembantu pegawai perubatan untuk menolong, ya, sekiranya di bahagian pemerhatian. Ya, sebab selepas kita suntik, kita akan minta penerima vaksin untuk rest dulu di bahagian pemerhatian supaya kita dapat perhatikan, sama ada terdapat kesan sampingan selepas vaksin ataupun tidak. Jadi masing-masing anggota di pusat pemberian vaksin ada tugas masing-masing yang kita telah gariskan.
Dan sudah pasti ada beberapa peringkat dan juga lapisan pemeriksaan yang perlu dilaksanakan ataupun perlu dijalani oleh mereka yang akan menerima vaksin sebelum boleh diberikan dos suntikan vaksin. Seperti mana kita sedia maklum, kita kata SOP standardnya adalah untuk memastikan 2 dos diberikan kepada setiap individu dan ada satu tempoh jeda masa iaitu daripada dos pertama kepada dos yang kedua. Jadi apakah keperluan untuk kita menilai dos pertama dan kedua ini, jeda dan juga tempoh masa yang untuk diberikan dalam penilaian risiko ataupun kesan-kesan sampingannya, Doktor? Baik, sebelum kita terima vaksin perlu kita ketahui, okey, yang pertama sekali sekiranya untuk fasa ketiga, okey, dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas, sekiranya dia ditawarkan untuk menerima vaksin ya pada hari kejadian semasa imunisasi, kalau dia datang ke fasiliti kesihatan, apa yang akan dibuat ialah saringan suhu dan gejala. Okey. Itu yang paling penting ya. Kalau sekiranya dia didapati sihat, okey, dan juga layak untuk terima semasa saringan suhu dan gejala, maka kita akan memberi suntikan kepada penerima vaksin ini. Tetapi sebelum itu untuk maklumat, sebenarnya pemberian vaksin ini adalah secara rela hati atau sukarela. Okey. Kalau katakan dia bersetuju, seseorang penerima vaksin itu perlu menandatangani borang persetujuan. Ya, dia opt-in ya. Maknanya kalau setuju kita tanda tangan borang persetujuan. Okey. Ya. Dan kalau tak setuju, makanya berakhir di situ. Okey. Tetapi kalau katakan dia berubah fikiran, sekarang tak nak tapi kemudian nak, ya, maka dia berpeluang untuk mendapatkan vaksin itu pada fasa seterusnya, fasa ketiga. Okey. Ya. Okey. Itu yang berlaku semasa sekiranya pada pemberian imunisasi vaksin COVID. Ya. Dan untuk yang dikatakan 2 dos itu adalah bergantung pada jenis vaksin juga. Okey. Ada setengah 2 dos, ada setengah 1 dos ya. Tetapi setakat ni apa yang kita terima sehingga sekarang ialah vaksin Pfizer yang diluluskan penggunaan di Malaysia, di mana ianya adalah 2 dos. Ya. Dan kenapa 2 dos ya? Dan kenapa selang 21 hari? Ini berdasarkan pada kajian yang menyatakan selepas dos pertama kita punya efikasi ataupun keberkesanan vaksin itu sendiri adalah lebih kurang antara 50 hingga 60%. Okey. Jadi selepas 21 hari ya, daripada kajian, dia punya keberkesanan vaksin itu sendiri akan mencapai sehingga 95%. Jadi kalau katakan kita nak mendapatkan pelindungan optima daripada keterukan penyakit COVID-19 ni, kita perlu melengkapkan dos 1 dan dos 2. Okey. Itu adalah penting untuk capai pelindungan yang optimum. Saya betul. Doktor, ada juga yang mempersoalkan mereka yang sudah pun pulih daripada COVID-19 ataupun yang sudah pun mula membentuk antibodi kepada pandemik COVID-19 ini, adakah perlu untuk mengambil vaksin kerana mereka sudah pun membina dan juga membentuk antibodi tersebut? Ramai yang bertanya pasal ni sebenarnya. Okey, sebenarnya sekiranya seseorang itu pernah kena penyakit COVID ya. Kita galakkan juga untuk seorang pengidap penyakit COVID yang telah sembuh ni untuk menerima vaksin COVID-19. Ya. Tetapi kita akan beri kepada mereka ini di dalam fasa 3. Okey. Sebab kita tahu dalam pesakit COVID-19 ni, sekiranya dia pernah kena, dia akan ada antibody dah dalam badan dia. Dia ada immune response ataupun tindakan immunity di dalam badan. Jadi dia masih ada lagi masa untuk dia tunggu dan kita akan beri kepada vaksin ini mengikut fasa. Ya. Yang pertama, kalau kita tahulah kepada petugas barisan hadapan kan. Jadi kenapa petugas barisan hadapan? Kalau katakan kita tak beri dahulu, apa yang akan berlaku, beban penyakit akan bertambah, ramai orang masuk hospital, komplikasi, dan bila ini terjadi ya, ini boleh melumpuhkan atau menjejaskan sistem kesihatan kita. Okey. Okey.
Itu yang pertama. Kita tengok balik fasa kedua pula yang sebagaimana semua orang tahu ialah kepada golongan risiko tinggi. Ya. Kita tahu dalam banyak kes ya apa yang terjadi kematian ni adalah di kalangan mereka yang berisiko tinggi. Ada penyakit kencing manis ya, penyakit darah tinggi yang tidak dapat dikawal dan seterusnya ialah golongan berusia 18 tahun dewasa 18 tahun ke atas. Okey. Jadi itu yang sekiranya kalau kita pernah dapat penyakit COVID ya. Dan apa yang berlaku ialah dia nak juga vaksin COVID, kita akan bagi tetapi pada fasa terakhir, fasa ketiga. Okey. Vaksin ini bukan dikatakan sebagai pelindungan sepenuhnya. Apa yang penting kita masih lagi terus patuhi SOP walaupun sudah diberikan vaksin. Pemakaian pelitup separuh muka dan juga menjaga penjarakan itu adalah sesuatu yang perlu ditekankan. Betul. Jadi apakah mungkin nasihat doktor terhadap vaksin ini bukan penyelesaian kepada segala-galanya tetapi untuk memutuskan rantaian adalah kita melihat kepada SOP asas yang banyak kali diwar-warkan oleh pihak KKM. Ya, betul. Ramai yang bertanya kenapa selepas vaksin kita ada SOP. Kena amalkan juga SOP. Kita perlu ingat, kalau katakan kita kena ingat kriteria untuk penerima vaksin adalah mereka yang salah satunya adalah mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Ya. Bagaimana kebudak dengan kanak-kanak? Kan ataupun bagaimana dengan ibu mengandung sebab ada mereka ni tidak layak untuk menerima vaksin. Jadi itu sebab sekiranya setelah kita menerima vaksin ya kita perlu juga untuk mengamalkan masih perlu untuk amalkan SOP ya mengamalkan 3W dan juga mengelakkan 3C. Ya. Sebab golongan ini walaupun kita terima vaksin tetapi golongan ini yang tak dapat terima vaksin. Ya, kita masih perlu amalkan SOP itu supaya mereka juga dilindungi. Kita faham kalau katakan sekiranya kita dah bagi vaksin, badan kita akan membentuk imuniti. Sekiranya seorang tu terima vaksin. Kalau ramai terima vaksin, ya bermakna ia boleh membentuk apa yang dikatakan imuniti kelompok. Ia boleh membantu kita boleh putuskan rangkaian jangkitan tu. Dia boleh membantu sekiranya dalam satu rumah ya ada 2-3 orang dewasa, ada satu kanak-kanak sebagai contoh kan. Jadi dalam rumah tu semua dah ada vaksin kecuali kanak-kanak. Jadi jangkitan tu tak boleh pergi ke mana-mana sebab yang lain dah ada vaksin. Terhenti di situ. Terhenti di situ. Ya. Okey, itu satu perkongsian yang baik juga dan satu sama-sama kita tekuni dan juga kita sebarkan kepada masyarakat umum. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Nurhairi Nordin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia atas perkongsian berkenaan persediaan dalam pengurusan vaksin COVID-19. Seterusnya kita akan ke Sabah